Mereka tak ada tuan-tuan. Mereka seksa orang perempuan. Dia cerai. Dia duduk dalam iddah. Dan dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Lagi sehari dua nak habis iddah, dia rujuk balik. Maka jadilah isteri balik. Dan bila jadi isteri, dia pukul, dia marah, dia cerai balik. Lagi 2 minggu, 2 hari nak habis iddah, dia rujuk balik. Lama-lama perempuan ni sampai ke mati tak menikah orang lain. Sampai ke mati hidup sengsara. Sampai ketua dalam keadaan terseksa. Islam datang. Talak cuma 2 kali yang boleh rujuk. Masuk kali ketiga, bye-bye. Supaya orang perempuan tadi boleh bina hidup baru, tak mengharap kes jantan tu lagi. Ni dia ayat Quran ni. Setengah orang perempuan dia tak faham. Dia kata Islam ni tak adil lah, Islam ni tak ni lah. Dia kata semua sikit-sikit jantan. Sikit-sikit jantan. Cuba tengok dekat dalam pejabat kita. Yang duduk kat depan tu pun 2 orang tu jantan. Kita semua kat belakang, kata dia. Imam pun jantan. Bilal pun jantan. Ya Allah, Allah Ta'ala meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itulah adil. Orang perempuan tak payahlah jadi imam. Bagi lelaki-lelaki lah. Adil lah orang lelaki-lelaki. Dia tak ada cuti. Kalau lah perempuan jadi imam, kami hak dia belakang ni tak khusyuk Mak Ngah. Tak khusyuk bila Mak Ngah rukuk. Tegak Tok Bilal. Begini tengok ni. Yang sebelah Tok Bilal pun begini tengok. Yang paling menyesal sekali yang hujung dekat tiang tu. Tak nampak lah pula. Ada nampak. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia letak bagi adil. Duk diam-diam sudah lah. Baik, hari ni saya nak memetik daripada surah An-Nisa ayat yang ke-19. Jadi tuan-tuan semua ada iPhone masing-masing, smartphone masing-masing, jadi kita boleh buka surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Baik. Ayat ni tuan-tuan cerita tentang kesabaran. Ayat ni cerita tentang memandang baik kepada sesuatu ujian. Ayat ni cerita tentang hukum suami tidak boleh mengambil balik pemberiannya kepada isterinya. Ayat ni cerita tentang kalau isteri tadi melakukan kejahatan, barulah suami boleh ambil balik apa yang telah diberikan kepada isterinya. Allah mulakan ayat ini dengan kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah kalau dia nak turunkan perintah kepada kita, Allah gunakan bahasa yang cukup sopan. Dia sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Manihnya tuan-tuan, Allah panggil kita wahai orang-orang yang beriman. Subhanallah, Masya Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha hebat. Bayangkan langit yang begitu besar. Ini baru langit dunia yang kita nampak ni. Ada berapa lapis lagi langit. Dan kita tak langsung campur tangan dalam penciptaan langit ni. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Allah yang begitu agung tu, yang maha berkuasa, dia panggil kita orang yang beriman.
Kita kalau jadi bos, panggil anak buah, panggil apa? Panggil apa? Kadang panggil Osman ya. Jarang kita panggil Encik Osman. Ya, jarang kita panggil Haji Zaki. Ya, jarang kita panggil. Kita kadang-kadang, kamu panggil, kamu mengkamu aja. Koma aja. Kalau Perak koma. Allah dia panggil kita, wahai orang beriman. Maknanya Allah iktiraf iman tu. Pengiktirafan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Mulia dengan lemah lembut Allah gunakan perkataan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik, jangan percaya terlebih dahulu, siasat terlebih dahulu, kata Allah. Allah Ta'ala sebut berapa banyak orang beriman. Jadi kalau Allah menggunakan perkataan yang sangat sopan, kenapa kita tak boleh guna perkataan yang sopan? Sebab ada orang sebut, dia tu ustaz, mulut je jahat, tapi hati baik. Dia tu memang laser pun, tapi hati dia baik. Kamu jangan kira mulut dia lah. Mulut dia memang macam itu, tapi dia okey. KO. Mulut yang jahat itu lambang daripada hati yang jahat. Mulut yang cakap kotor, hati pun kotor. Mulut yang cakap benda tak bersih, hati pun tak bersih. Benda yang tak bersih akan keluar tak bersih lah. Mana pula benda tak bersih keluar benda yang bersih pula. Jadi tuan-tuan, biasa-biasakan bercakap yang baik. Kerana orang menilai daripada apa yang kita cakap. Asal cakap je ngumpat. Satu hari, dia pula akan umpat kita. Kita berbual dengan dia, dia umpat orang lain. Okey, kita berdengar. Ya. Satu hari, dia pula umpat kita pada orang lain. Sebab tu berhati-hati tuan-tuan. Nak tengok orang tu baik ataupun tidak, cuba tengok perkataan pertama dia menyembang dengan kita. Perkataan apa yang dia menyembang dengan kita. Mula-mula dia cakap dah pasal hal orang lain. Kita tak tanya pun. Kau tahu tak si Zul tu? Kenapa? Nampak? Tak ada pun kita tanya pasal Zul tu. Zul kapan nama dia? Ni cerita Ro'o, Zul kapan? Kita tak tanya pun cerita pasal Zul, kita tak tanya pun, tiba-tiba dia sendiri buka cerita. Berhati-hati dengan orang macam ini. Orang macam ni, satu hari dia buka pula cerita kita pada Zul. Orang yang bagus, bila kita berbual dengan dia, dia tak nak cerita pasal orang. Dan lagi bagus, dia tak cerita pun pasal diri dia. Sebab ada orang yang bila berbual, dia akan bercerita tentang anak dia, keluarga dia, suami dia, husband dia, mate dia. I tak tahulah dengan husband I tu. I semalam I buat dekat dia spaghetti, tak makan tau. I tak tahu dah masak apa. Semalam masak dekat dia laksa pun tak makan. Tak tahulah husband I tu. Macam dia seorang, ada suami tu. Ini pun menimbulkan menyampah juga. Ada cerita perangai anak dia duduk asrama, cikgu lantik jadi ketua dom. Itu pun nak cerita dekat PTPK. Tapi memang I nampak anak I tu macam dia ada sifat-sifat macam kepimpinan dah ada tau. I tak heran pun kalau cikgu lantik dia sebagai ketua dom pun, I tak heran. Mungkin satu hari nanti dia akan bertanding Parlimen Larut. Astagfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, bila kita lihat manusia ni, di awal-awal kita nak tengok ialah mulut, perkataan. Jadi kalau mulut, perkataan, percakapan kita tu asyik nak perli je, dia takkan jadi bahagia kita berkawan dengan dia. Dia takkan membahagiakan pasangan hidup dia. Sebab itu Allah mengajar kepada kita perkataan yang baik. Dan Allah menggunakan perkataan yang cukup sopan di dalam Al-Quran. Allah tak gunakan perkataan mencarut. Dia tak sebut punggung. Allah Ta'ala sebut belakang.
Dia tak sebut punggung. Dia tak sebut bersetubuh. Dia sebut menyentuh. Au lamastumun nisa. Hebatnya bahasa Quran ni tuan-tuan. Dia tak sebut bersetubuh. Dia sebut Allah guna perkataan sentuh. Bila kamu menyentuh isteri kamu. Nampak? Sebab tu orang tua-tua dulu pun guna perkataan sentuh. Bila kamu ni nak mengandung ni leha. Dah 5 tahun kamu kahwin, tak ada yang beranak. Mak pula yang beranak. Mak dia mengadu. Macam mana mak saya nak beranak? Abang Leman tak pernah sentuh saya mak. Nampak? Bohong sangat semalam aku tengok dia pegang kamu. Itu pegang mak. Abang Leman tak pernah sentuh mak. Dia tak pernah sentuh saya mak. Ya Allah. Habis tu dia sentuh siapa? Johan. Astaghfirullahaladzim. Rupanya gay. Yang mengandungnya Johan. Isteri tak mengandung. Tak kehuhara. Allah gunakan perkataan-perkataan yang cukup sopan. Dan begitulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga menggunakan perkataan yang sopan. Orang tanya pada kita, kenapa Nabi kahwin ramai? Salah satu sebabnya ialah senang orang perempuan pergi jumpa dengan isteri Rasulullah. Pasal Rasulullah ni malu nak cakap dengan orang. Rasulullah ni susah nak cakap dengan perempuan ni, payah. Okey, kamu pergi tanya isteri aku. Zainab ada, Aisyah ada, pergi tanya. Apa kita tanya pada Sofiyah ke benda tanya? Nak tanya soalan apa? Nak tanya soal masalah orang perempuan, haid ke apa benda ke? Nak tanya pada Nabi malu. Tanya pada isteri Rasulullah. Okay? Sebab tu antara sebab yang Nabi itu kahwin banyak, perintah Allah. Sebab ada orang yang tak suka Nabi kahwin banyak ni. Dia tak tahu. Macam saya sekarang. Jalan merata-rata. 2 hari ni ke Pahang, 3 hari ni ke Pahang. Sekarang di KL, petang kan di RTM Perak. Malam kan di Jitra. Mana ada di rumah. Jadi kalau orang nak tanya soalan pada saya macam mana? Tanya pada isteri tu. Ni mana faham? Tak faham sudah tak ni. Tapi sekarang ni ustaz tak mau menikah banyak. Takut bini. Tak benar faham? Tak faham sudah tuan. Jadi bila tak banyak isteri, susahlah nak jumpa. Susah nak bercakap. Okay? Ustaz mana ustaz Jitra? Ustaz mana ustaz Johor? Ustaz mana ustaz di Kedah misalnya. Itu yang timbul masalah pada kita ni. Macam baru ni ada orang Minang saya pula tak nak. Dah orang Minang saya ni asyik tak nak je tentang pelik ni. Dia kata ustaz saya kalau kahwin dengan ustaz saya bela ustaz, saya jaga ustaz. Tak apalah kak. Saya pun tak sihat kak. Kencing manis, kencing tawa, kena kencing semua ada. Jantung. Itu sebab saya nak kahwin dengan ustaz. Saya nak jaga ustaz. Umur dia 64. Macam mana? 18 ya? Okey. Baik. Baik. Jadi saya kata dekat dia, okey. Okey, dah. Baik, okey. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang ialah umur dia 64. Saya kata kak minta maaf lah kak isteri saya tak bagi. Betul Ustaz tak menyesal? Dah insya-Allah tak menyesal. Tak apalah balik. Pasal 64, cuba 24. Insulin ada kak, kita boleh bagi rendahkan bacaan gula tu insya-Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi lepas ni bila kita bercakap dengan orang, ingat orang sedang perhatikan perkataan kita. Tolong berhati-hati bila bercakap. Hati yang bersih dah keluar daripada perkataan yang bersih. Orang mula-mula menilai perkataan kita dulu. Lepas tu baru orang menilai perlakuan kita. Kontrol.
Sebab itu kita boleh kontrol di office, tapi jarang kontrol di rumah. Maka Nabi kata, sebaik-baik lelaki yang paling baik pada isteri dia. Maka nak tahu baik tak baik kita, bukan di pejabat, di rumah. Tanya isteri, Kak Nap, macam mana suami Kak Nap? Tak boleh pakai. Tapi di office okey. Office baiklah depan korang. Depan Kak Nap, kamu tak tengok macam mana? Kata dia. Sudah tuan-tuan. Sebab tu kalau Kak Nap kata macam mana dengan Abang Bidin, Kak Nap? Allah, tak tahulah nak cakap. Memang Allah bagi rezeki kan. Anugerah Allah. Maknanya Abang Bidin tu baik betul lah. Kalau isteri dia kata, Abang Bidin macam mana Kak Nap? Dia gagah lah Ustaz. Boleh gagah lah Ustaz. Maknanya 50% yang merkak dia. Tapi kalau Kak Nap kata, Ustaz itulah terbaik, betul-betul terbaik Abang Bidin, ya Allah, Allah bagi Ustaz, ya Allah baiknya, subhanallah. Dia semayang banyak Ustaz, tak tahulah orang lain tak macam dia Ustaz. Tu tanya kawan, suami kamu semayang subuh tak? Semayang. Tapi suami saya semayang Ustaz 8 rakaat Ustaz. Pasal banyak benar. Dia kata lagi banyak rakaat, lagi banyak pahala. Ajaran sesat mana pula suami Kak Nap ni. Nombor 2, tuan-tuan kena berhati-hati dengan apa yang kita cakap. Orang sedang menilaikan cerita, berita apa yang kita bawa. Sebab itu Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat, orang yang bercakap benda yang baik-baik, kalau tak pun dia diam saja. Itulah tanda hati yang baik. Bercakap benda yang baik, dan kalau tak ada benda nak cakap, dia diam. Ini cakap daripada buka office 7:30 sampai pukul 5:30. Cakap. Dalam jamban pun cakap bayang tak? Dalam toilet tu. Iyalah. Iya. Apa? Orang sebelah pun menjawab. Bila dia keluar tanda tu kosong. Aku cakap dengan siapa tadi? Demam 3 hari tuan-tuan. Dalam tanda pun tu bercakap lagi. Tuan-tuan, orang yang baik, dia hanya bercakap benda yang baik. Dia tak cakap banyak. Jadi maknanya ustaz tak baik lah. Kenapa pula ustaz cakap banyak? Baik saya diam. Bila ustaz nak cakap? Tadi ustaz cakap. Kena cakap lah saya benda yang baik, bercakap banyak pun tak apa. Yang tak baik ni, jangan cakap. Kalau tak ada benda yang kita nak cakap, diam. Ini asal cakap, tengok je nak komen. Tengok je nak komen. Tengok je Ustaz Kazim. Mana dia cari baju rimau? Dia nak komen. Tengok je pengantin. Ya Allah. Agak kamu berapa tong gas dia? Berapa tong gas dia? Berat 85 kilo. 1 tong gas berapa kilo? Dia duk kira berat tu dengan tong gas pula tuan-tuan. Ini penyakit kita ni. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut apa? Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu. La, tidak. Yahillu, halal. Lakum, bagi kamu semua. Kum tu makna semua. Dan tidaklah halal bagi kamu semua. Makna kita semua. Perkataan kum tu untuk kamu, plural. Kalau singular dia, laka untuk awak lelaki. Laki untuk awak perempuan. Bahasa Arab dia macam itu. Untuk orang perempuan lain, untuk laki-laki lain, untuk seorang lain, untuk berdua lain, untuk bertiga lain. Macam kita orang Melayu ni tambah je lah kamu semua. Kamu pun seorang, kamu banyak pun kamu ke? Aku harap pada kamu. Kalau ramai aku harap pada kamu semua. Macam tu pula. Kalau banyak-banyak kita tambah 2 kali. Banyak-banyak. Kereta-kereta itu sekarang tersadai. Kereta-kereta itu. Orang putih tak bayar 2 kali. Dia tambah S saja. Cars.
Orang Arab pula lain. Seorang lain, dua lain, ramai lain pula perkataan dia. Jadi tuan-tuan, di sini dia guna perkataan lakum. Kum tu maknanya banyak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Okay, tu yang semalam saya duduk tengok orang buat TikTok. Jadi imam suami dia sembahyang tak jumpa ayat lakum dinukum. Tuan-tuan jangan duk buat main-main dengan sembahyang, ni dosa besar. Haram tu. Walaupun berlakon. Sembahyang tak boleh buat berlakon. Walaupun dalam drama. Ya, pakai telekong. Action. Haram tu. Sembahyang tak boleh. La taqrabus solah. Jangan kamu hampir kepada sembahyang. Melainkan kamu ni ambil wuduk lah, apa benda lah. Bukan boleh gitu-gitu, tuan. Walaupun atas nama berlakon. Sebab tu saya masuk dalam benda lakonan ni. Boleh saya tegur. Saya dulu jadi juri. Mega lawak. Superstar. Mana ada ustaz jadi juri? Saya jadi juri tetap. Lisa Surihani jadi tetap. Yang lain ni juri jemputan. Rosyam lah, Yusuf Aslam lah, M. Nasir lah, apa semua. Saya bagi markah, saya tegur, saya komen. Jadi orang tanya pada saya, pasal apa ustaz terima jawatan tawaran jadi juri? Saya kata bila saya masuk di situ, saya boleh tegur. Kumpulan yang pertama, kumpulan Hak Sabah. Hak rambut panjang, nampak atu nama orang. Dia jadi berlakon dalam drama atas pentas tu, jadi pencuri surau. Pencuri tabung surau. Dia pakai telekong, nyamar jadi orang perempuan. Saya kata, walaupun kita berlakon, tetapi berlakon memakai pakaian perempuan, telekong misalnya, adalah haram. Lain kali jangan buat lagi. Lain kali jangan buat. Mereka pun tengok mereka pun tengok mereka. Tak boleh menyerupai perempuan. Tak boleh berlakon jadi perempuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, superstar mega, saya jadi juri, mana ada mereka buat benda-benda tu. Sebab apa? Sebab saya dah nak, tak boleh ni, haram ni, buat main-main benda ni, haram. Lah minggu kedua, Jakim hantar wakil untuk semak konten dia orang. Ada dua ustaz pula duduk tepi saya pula, duduk tegur pula. Ayat Quran yang dibaca, hadis yang dibaca, cerita yang dibaca. Lama-lama jadi elok. Jadi masuk tu sebab nak tegur. Yang banyak melalak ni di luar. Apa ni? Haram ni apa? Duduk di rumah boleh buat apa? Apa, balik tidur. Boleh faham? Sebab tu saya masuk dalam berlakon. Saya berlakon jadi hero. Saya minta watak jahat, dia orang tak bagi. Saya minta watak tu. Sengat sama lu. Tetak. Dia orang tak bagi. Dia kata muka ustaz lembut sangat. Tak nampak watak jahat. Saya kata bagilah. Createkan satu watak. Orang lembut tapi jahat. Nampak dia lah yang baik. Dia lah yang tolong orang. Tapi dia gunting dalam lipatan. Bagi orang tak sangka. Sebab filem kita sekarang ni dah sangka dah. Ni mesti jahat. Dengan parut, dengan mata sebelah buta. Dengan bawa pistol ni mesti jahat ni. Yang tu kita dah tahu lah. Kita nak tengok hak jahat ni siapa dia. Hak kita tak sangka. Yang tu betul. Tak apa ustaz, skrip tak boleh. Tak apa. Itu apa yang untuk saya? Hero. Yang tu lagi bagus. Saya kata. Hero tak boleh mati. Bila saya buat, saya letakkan syarat. Nak berlakon dengan saya, perempuan semua tutup aurat. Semua tutup aurat. Tidak, saya tak mau. Okey. Siapa yang ustaz pilih untuk jadi pelakon perempuan? Isteri ustaz. Saya kata saya ni istua. Rita Rudani okey lah. Telian Elio pengarah tu. Rita Rudani yang cakap. Isteri saya dengar tau. Dia kata, abang, tak apa, mama ambil cuti lah. Berapa hari syuting, mama ambil cuti. Tak boleh percaya lelaki aku ni. Tuan. Dalam filem tu, bukan Rita Rudani lah, orang lain. Jadi isteri saya. Bila saya sakit, pingsan, jatuh. Kalau suami jatuh, isteri buat apa? Kalau akak-akak lah suami jatuh depan akak buat apa? Oh, terpah lah abang. Goncang badan abang. Dalam filem tu, saya jatuh. Isteri saya dalam filem tu, abang, tuan. Mana ada tuan, tak real langsung tuan.
Pasal apa? Pasal tak boleh pegang. Semua kena semayang berjemaah. Semua kena semayang jemaah. Tak ada benda-benda yang tak betul. Akhirnya filem ni insyaAllah jadi elok. Sebab tu bayangkan setiap satu tempat ada orang yang masuk dan bernasihati. Maharaja lawak, ustaz jadi juri dia. Hak berlakon filem, ustaz berlakon filem. Drama pula ustaz berlakon. Agak-agak jadi apa industri filem kita. Bayangkan Ustaz Kazim jadi menteri apa? Apa yang saya boleh buat? Ini baru dicalonkan, hentam siang malam pagi petang. Kemudian kita katalah kerajaan teruk. Habis tu hak elok-elok nak masuk hampa tak lagi. Boleh faham? Sampai bila kita nak berubah ni tuan-tuan ni? Sebab hati busuk. Kita faham, kalau Ustaz Kazim masuk, habislah Ustaz Kazim. Dah, hang meletakkan dia tu, meletakkan hang tu pada dia. Salah. Apa yang hang sangka pada dia, itulah hati hang. Kalau aku masuk tu, aku hanya, maknanya hang bukan orang. Kita sekarang ni menilai orang mengikut hati kita. Sebab tu hati kotor. Saya ni kaki perempuan. Pi golok tu, cari ayam siam. Tiba-tiba saya jumpa dengan bos. Apa nama Cik Yakub dia dengan pakai kepiah ni. Ni nama dia Yakub. Tengok-tengok Yakub mu ada turun pada hotel. Hai. Dia ni pun cari juga. Kita serupa. Pasal apa yang tuan-tuan kata Cik Yakub ni pun cari perempuan? Pasal kita lah yang buat. Maka kita buat, maka kita sangka semua orang buat. Macam kita. Inilah dia tanda-tanda hati busuk. Yang kena repair hati ni. Padahal Cik Yakub ni pergi ke golok bukan cari orang siam, perempuan siam. Dia cari pulut hitam. Nak masak bubur. Isteri dia pesan, dia kata, bawa kita nak buat kenduri akikah, pergi beli sat. Dia pergi beli. Bawa balik pulut hitam lah. Beras pulut. Tapi kita yang duk cari benda jahat, maka kita akan tuduh semua yang datang tu semua jahat. Ini perangai. Manusia yang bersih hati, dia akan sentiasa pandang baik dengan orang. Dia takkan tuduh orang yang bukan-bukan. Ini nak tengok bersih tak bersih hati. Sebab tu kita ni buat penawar bagi hati. Belajar membersihkan hati. Allah Ta'ala kata, tidak halal bagi kamu semua antarisun nisa akarha, mempusakai wanita dengan jalan paksa. Okey. Orang jahiliah dulu mempunyai beberapa perkara berkaitan dengan perempuan. Pertama, bila suami dia mati, maka isteri dia menjadi barang pusaka. Itu zaman dulu. Kalau suami mati, isteri itu menjadi sebahagian daripada barang-barang pusaka. Macam rumah, tanah, macam kebun kurma macam tu lah. Jadi, kalau anak dia dapat rumah, maka anak dia juga boleh dapat mak dia. Anak dia pula pegang mak dia. Mak dia pula jadi isteri anak dia. Ini adat zaman jahiliah. Orang perempuan ni boleh dipusakai. Yang kedua, zaman jahiliah dulu tuan-tuan, orang perempuan ni tak ada nilai. Dia tak ada nilai. Siapa nak ambil, boleh ambil. Sebab itu zaman dulu-dulu ada satu tempat di Nepal masih mengamalkan budaya ni. Kalau dia ada anak dara, dia akan tulis dekat rumah dia, di sini ada anak dara. Siapa nak menikah, mai? Siapa nak kahwin dengan anakku, mai? Bukan mai saja, dia boleh test and drive. Dia boleh test and drive. Kalau mengandung anak dia, maka bila lahir anak dia, dia akan tengok. Anak, baby tu muka serupa siapa? Dia 10 orang yang datang tu. Dia tengok, kamu ni paling, ini bapak kamu. Kahwin dengan anak aku. Ini orang perempuan di zaman jahiliah dulu-dulu. Langsung tak ada nilai. Maka dia boleh mempusakai pula. Suka ke tak suka je, ini ikutan kamu. Suka ke benci ke, ini bos kamu yang baru. Ini tuan kamu yang baru. Ini suami kamu. Walaupun perempuan tu suka ke tak suka, terpaksa. Dia tak ada hak bagi perempuan. Rasulullah datang.
Islam datang, dia angkat martabat orang perempuan. Sebab tu akak-akak ni kenalah banyak selawat pada Nabi ni. Kalau tidak, tak tahulah akak. Maka hari ni kalau nak kahwin dengan orang perempuan, ada beberapa syarat dia. Okey, antaranya apa? Beza antara dara dan janda. Janda ni pula ada dua. Satu janda muda, satu janda tua. Janda muda nama dia Kak Jan. Janda tua nama dia Jentu. Dia ada benda beza tu. Bila nak kahwinkan anak, tanya dulu. Kalau anak tu dara, belum pernah kahwin, kena tanya. Siti, ayah nak tanya ni. Anak lebih dolah tu, si Osman tu nak minang kamu. Kamu nak ke dengan si Osman tu? Dia tunduk je. Ayah ni tanya-tanya, malu lah orang. Terus lari masuk dalam bilik. Melompat dah tilam. Yes! Dia tak cakap pun. Dia lari je. Macam mana lihat anak kita tu? Kalau macam tu abang dia nak lah. Itu anak dara. Anak dara dia lebih malu. Melainkan anak dara yang tak malu. Kamu nak ke dengan si Osman tu? Bolehlah kalau ayah suka, saya pun suka. Itu tak malu punya anak dara kan tuan. Anak dara ni dia lebih kepada malu. Dia akan lari masuk. Mak ni apa? Malu-malu tanya orang. Tak nak. Mu lari. Tapi kalau janda tak boleh macam itu. Kamu tu janda anak dua. So bila kamu nak menjanda? Osman tu datang nak minang kamu nak ke? Duk main kaki kain. Lari masuk dalam bilik. Kalau macam tu abang, dia nak lah tu. Oh, tak ci. Janda kena tanya, setuju tak setuju? Kalau dia kata setuju, baru boleh. Kalau dia kata no, nahi ke binahi, tak boleh paksa. Anak kita bercerai, talak 1. 2 minggu bercerai. Dia balik bagi tahu kat kita, ayah, Intan nak rujuk balik. Kamu jangan gada-gada. Kamu dah lupa yang dia pukul kamu dulu. Tapi masa tu dia tengah marah ya. Dia janji dia tak nak pukul pun. Lagipun sekarang dia stroke belah kanan. Elok lah. Mak tak setuju kamu nak balik. Masa kamu teruk dulu, siapa bela anak kamu? Aku juga. Kamu sana sini gaduh dengan dia, aku bela teruk. Nak tengok drama jam 7 pun tak boleh. Itu kalau kamu baik bergaduh balik, aku pula. Mak, bapak tak ada kuasa. Dia dah jadi janda. Mak, saya nak rujuk. Silakan. Tak boleh abang bantah. Kamu nampak penampok ni. Tampar kamu kan. Tak boleh. Itu hak dia. Dah habis iddah ustaz. Laki-laki tu nak balik pada dia. Pun itu hak dia. Itu beza dia. Sebab tu Allah kata tak boleh paksa dia. Dia mencapai tahap janda tadi ni. Itu beza. Ada masih orang yang tak berhenti nak faham beza antara saga dan beza. Itu lain tuan-tuan. Dia tak reti nak beza antara janda mati dengan janda hidup, bercerai hidup. Kamu tu dalam iddah, habis tu tak boleh kamu keluar rumah. Pasal apa tak boleh keluar pula mak? Yelah kamu tu kan iddah. Saya iddah bercerai, bukannya iddah mati mak. Kalau iddah mati betul lah, tak boleh pergi tengok konsert. Tak boleh. Orang yang iddah mati ni tuan-tuan, kalau dia jadi calon pun, dia kan boleh berjalan malam-malam naik motor. Undilah saya. Hoi, laki kamu baru mati sebulan, duduk diam-diam di rumah. Apa tu nak kempen di mana? Tu yang tadi tu. Tingkat 18. Okey, tanya tu nampak tu. Dia boleh kempen guna itu media sebab dia dalam iddah. Tapi kalau dia iddah berkahwin, bercerai hidup, lantak ke dia lah tuan-tuan. Oi. Kadang-kadang kita tak reti nak beza iddah mati dengan iddah hidup. Okey. Kamu ni bercerai. Mana boleh solek-solek, pakai cerita cantik datang ofis. Kamu kena pakai baju hitam tau. Apa pula laki aku duduk satu ofis dengan aku. Mungkin dengan sebab
Kadang-kadang setengah orang ni lepas dia bercerai baru dia bersolek. Masa tak bercerai tu, ya Allah, lepas bercerai 2 minggu, rasa macam mana tengok ni mana. Tak, dia ambil tuteri dengan sapu, tak tahu tuan. Tudung cantik, baju dah cantik, tak ada baju kelawar. Sebab tu Allah Ta'ala bagi peluang pada orang yang bercerai, boleh bagi rujuk dalam tempoh 3 kali suci. Mungkin dalam tempoh tu berkenan balik, rujuklah. Rujuk. Dalam tempoh 3 bulan ni kita panggil sebagai cooling period. Tempoh bertenang. Waktu tu tengah marah. Jadi bila duduk seorang-seorang, memang mata tengok TV tapi hati teringat. Memanglah dia kuat beleter tapi masak dia okey. Sekarang ni apa masak pun tak ada, makan Maggi je mampu aku. Silap betul. Cepat sangat aku cerai dia pun, aduh. Isteri pun tak kata main TikTok tapi hati teringat kat suami. Memanglah dia tu baran tapi barang mas cukup. Duit kereta dia bayar, duit rumah dia bayar, baran tu Allah. Sebab tu mesej balik. Pergi teks balik. Akum. Isteri baca tengok. Wakalam. Isteri jawab. Bila dia jawab, alhamdulillah lah. Buat apa tu? Isteri jawab, tak ada buat apa pun. Ini soalan yang inilah yang maut punya. Ada harapan ataupun tidak? Ingat kita tak? Kalau isteri jawab, entah, ada harapan. Tapi kalau dia jawab, boleh belah. Tak payahlah. Tak payahlah. Kalau dia jawab, boleh belah. Datang ke sekolah saya. Sekolah saya banyak stok. Umur 70, 68 semua ada tu. Ambil opah tu buat teman. Orang dulu-dulu bila dia ceraikan isteri dia, edah dia tak ada had. Bayangkan. Edah tak ada had. Dia bukan 2 kali cerai. Dia tak ada cerai 2 kali macam kita. Ni cerai 2 kali ya. At-talaqu marratan. Masuk kali ketiga tak boleh rujuk. Cerai pertama boleh rujuk, kali kedua boleh rujuk, talak 3 habislah. Sebab tu talak yang boleh rujuk 2 kali ya. Mereka tak ada tuan-tuan. Mereka seksa orang perempuan. Dia cerai, dia duduk dalam iddah. Dan dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Lagi sehari 2 nak habis iddah, dia rujuk balik. Maka jadilah isteri balik. Dan bila jadi isteri, dia pukul, dia marah, dia cerai balik. Lagi 2 minggu, 2 hari nak habis iddah, dia rujuk balik. Lama-lama perempuan ni sampai ke mati tak menikah orang lain. Sampai ke mati hidup sengsara. Sampai ketua dalam keadaan terseksa. Islam datang. Talak cuma 2 kali yang boleh rujuk. Masuk kali ketiga, bye-bye. Supaya orang perempuan tadi boleh bina hidup baru, tak mengharap kes jantan tu lagi. Ni dia ayat Quran ni. Setengah orang perempuan dia tak faham. Dia kata Islam ni tak adil lah, Islam ni tak ni lah. Dia kata semua sikit-sikit jantan. Sikit-sikit jantan. Cuba tengok dekat dalam pejabat kita. Yang duduk kat depan tu pun 2 orang tu jantan. Kita semua kat belakang tu dia. Imam pun jantan. Bilal pun jantan. Ya Allah, Allah Ta'ala meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itulah adil. Orang perempuan tak payahlah jadi imam. Bagi lelaki-lelaki lah. Adil lah orang lelaki-lelaki. Dia tak ada cuti. Akak-akak ada cuti. Bayangkan Imam Zaleha, Imam Rapidah, 4 orang imam. Imam Rapidah haid, Imam Zaleha salin. Takkan mampus masjid tu. Siapa imam ni? 4 cuti pula dah. Aduh. Jarang kita tengok Haji Abdullah cuti haid. Ada sebenarnya? Tobat lahum tak ada lah. Kalaulah perempuan jadi imam, kami hak di belakang ni tak khusyuk mangah. Tak khusyuk bila mangah rukuk, tegak tu bila begini tengok ni. Yang sebelah tu bila begini tengok. Yang paling menyesal sekali yang hujung dekat tiang tu. Tak nampak lah pula. Ada nampak.
Sebab tu Allah Ta'ala ni dia letak bagi adil. Duk diam-diam sudah lah. Tengok dia letak pada orang perempuan tu. Kamu jangan ambil orang perempuan secara paksa. Mesti dengan keredaan dia, kerelaan dia. Maka kalau akak-akak ni tak setuju kahwin, jumpa Tuan Qadhi. Tuan, saya tak setuju untuk dinikahkan oleh bapa saya. Pak tak boleh marah. Tuan, bapa saya ni nak kahwinkan saya dengan satu-satu orang. Saya tak setuju, Tuan. Boleh cakap. Yang lari malam tu pasal apa? Yang ada terus cerita steam bersing pula lalu ke bawah rumah lari. Pergi cari abang Damak. Ni kejang Pak Malau. Lah Damak yang kena. Pak Malau marah dia. Cakap dekat Tuan Qadhi, saya tak setuju, Tuan. Sebab tu naib Qadhi, bila dia nak nikahkan kita, dia main tanya. Saya ustaz ni, saya naib Qadhi, saya nak tanyalah nama, Latifah, kad penalan, kita pun sebutlah 908 apa semua kita sebutlah. Ni nak tanyalah sahih lah, setuju ke dikahwinkan dengan si Fulan bin si Fulan? Tunduk. Saya tanya lagi sekali ni, setuju tak? Tak setuju. Bapa paksa. Habis tu kamu nak siapa? Nak dengan ustaz. Sudah tuan. Tak apa, kita isi borang baru, kata ustaz lah. Kan susah apa sangat. Boleh cakap. Bila tuan-tuan tak cakap, tu yang jadi drama Buku 7 tu. Dengan drama Buku 7 tu. Dah kahwin, suami main pegang. Tak nak lah pegang-pegang. Menyampah aku. Tunggu lagi minggu keempat, mesti pegang punya tuan-tuan. Tak nak lah, tak layan. Kita tak suka awak, kita dah ada power lain. Habis tu masa Kadir tanya, yang awak hangguk tu kejadah apa? Bodoh. Itu nyusahkan orang. Cakaplah, saya tak nak. Pejabat agama, saya tak nak. Itu hak anak dara, hak perempuan. Kalau bapa pilih wali mujbir nama dia. Pilihan bapa tu syarat, maka anak tak boleh tolak lah. Tapi kalau pilihan bapa tadi tak memenuhi apa-apa syarat, isteri apa nama, anak boleh tolak. Minta hak dia. Dan kalau bapa larang, ayah, saya nak kahwin. Dengan siapa? Dengan Osman Ghazali. Menyamain seksepun tu kah? Betul lah. Awak tukar nama. Nama Kasim Selamat kan bagus. Entah nama dia. Saya nak dengan Osman Ghazali. Bapak larang pula. Kamu jangan, ayah tak setuju. Tapi Pak, ini pilihan saya, Pak. Pak, aku sepak kamu kan. Maka anak dara boleh pergi ke pejabat agama. Saya nak kahwin, bapa saya larang. Macam mana? Pejabat agama kan panggil bapa dia. Pakcik, apa masalah pakcik? Anak pakcik nak kahwin ni. Saya tak bagi sebab apa? Sebab bapa anak teruna tu musuh saya. Kami berniaga sama-sama nasi lemak. Saya berniaga lama dah, tiba-tiba dia baru datang. Dia berniaga benda yang sama dengan saya. Saya dah sound dia. Besok saya tak nak lagi muka awak. Bergaduh. Macam mana dengar Ustaz drama tu Ustaz? Ni cerita. Jadi bila saya bergaduh dengan bapa dia, saya tak tahu pula anak dia bercinta dengan anak saya. Saya kalau dah benci dengan bapa dia, seluruh keturunan saya benci. Tapi budak ni bagus encik. Budak ni kerja di pejabat PTPK. Orangnya bagus. Kalau dia pejabat tu, selain daripada dia main gitar, dia juga jadi imam semayang. Oh, subhanallah. Dan budak ni, dia ni cukup bagus. Orang dia sopan. Kalau dah semua syarat-syarat tadi terbaik, gugur wali bapa tu. Saya tak setuju. Kalau pakcik tak setuju, saya akan ambil alih sebagai wali. Saya Tuan Qadhi. Boleh gugur dia, wali mujbir tu. Tapi kalau bapa dia kata, saya tak setuju. Kenapa pakcik tak setuju? Dia hisap dadah. 4 kali keluar masuk dah serenti. Dia ni pun tak semayang, kurang hajar punya budak. Saya takut dia ni ada penyakit. Bila dia dengan anak saya takut anak saya sakit. Bila disiasat, memang tak layak untuk anak dia.
Maka qadi kata, kamu jangan kahwin dengan dia, ikut cakap bapak kamu. Maka anak dara tadi kena ikut cakap. Sebab bantahan bapak tadi dibenarkan oleh syarak. Jadi adik apa yang mana belum kahwin ni faham dulu. Kenapa bapak bantah? Kenapa bapak setuju? Dalam ayat Quran ini menjelaskan kepada kita hak orang perempuan. Jangan kita guna kuasa veto kita aja. Aku bapak kamu. Aku sabar dulu bang. Tanya dia dulu persetujuan dia. Tanya dia dulu nak ke tak nak, apa masalah dia dan sebagainya. Kemudian kata Allah, bila dah menikah, bila dah kahwin, tanggungjawab suamilah untuk isteri dia. Apa dia? Dari hujung rambut isteri dia sampai hujung kaki dipanggil nafkah zahir. Abang, saya punya tudung ni dah buruk. Di bawah tu ada kedai bang. Kedai Kak Ani. Jom kita beli di bawah. Isteri minta beli tudung. Kena cari lah. Kena cari. Abang, ni Pakcik Habib dah panggil bang. Gelang saya dah habis dah. Jom ke kedai-kedai Pakcik Habib. Kena pergi lah. Itu nama dia aksesoris. Tak termasuk lagi. Ni hak kewajipan. Roti kepada orang makan. Roti maknanya kena bagi makan cukup. Bagi makan. Abang-abang tanggungjawab abang-abang bagi makan. Abang-abang kerja di PTPK. Dia pula kerja tu. Tabung haji mana tu. Jalan Tun Razak tu. Makan dia di pejabat tabung haji tu. Berapa ringgit sehari? RM5. Abang kena sponsor. Abang kena sponsor lah. Tu hak dia. Hak dia. Ni kamu kerja 26 hari sebulan, 26 kali dengan 10, 2,600. Nah, RM260. RM260 belanja makan tengah hari kat ofis. Oh, subhanallah. 260 belanja. Yang di rumah lain pula. Oh, sebab itu akak-akak kalau akak-akak semua ni tak menikah lain suami ni. Sungguh Tapi isteri ni baik hati. Ni leha 300 dia makan dekat pejabat abang bagi. Ini nafkah bulanan kau leha 1,200. Ini 2,000 lagi belanja rumah. Isteri kata, belanja rumah saya ambil, yang 300 belanja makan tengah hari saya tak nak lah. Yang 1,200 pun saya bagi balik kat abang. Abang izinkan saya kerja pun syukurlah abang. Terima kasih abang. Kalau tak nak tak apalah. Alhamdulillah. 300 kali campur dengan 1,200, 1,500. Agak-agak kalau 10 bulan, 15,000. 15,000 agak-agak dia boleh nikah lain tak? Jadi akak-akak ambil duit tu. Lantak dia. Ini konon-konon baik sangat. Ambil, tak apalah abang, tak apa. Abang izin saya kerja pun cukup lah abang. Oh, kawan tak ada. Selain daripada tukar exhaust kereta, dia tukar exhaust lain lah. Lepas tu kita marah pula. Suami tak tanggungjawab lah apa. Sebab awak tu terlalu sangat bagi pada dia. Kalau bagi dia kerja betul-betul, dia pun tahu beban. Teruknya jadi lelaki ni baru satu bini. Kalau dua mampus aku, seorang cukup lah. Selesai masalah. Ni bagi terlalu banyak kerehatan. Abang pergilah sambung kat bawah tu OUM, pergi sambung belajar kat bawah tu. Pendaftaran kat bawah tu. Supaya abang nanti bekerja sana dapat nak pangkat besar sikit, gaji besar sikit. Habis tu kalau abang belajar, ayang macam mana dengan anak-anak? Ayang korban lah, jaga anak-anak. Anak 4 orang. Hantar ke tadika, hantar ke sekolah. Bumbu rosak pun isteri tukar. Suami duk relax study ni. Itu yang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz tolong tengok anak-anak saya. Saya pun tengok. Ustaz tak rasa kesian ke? Kesian ke? Kenapa? Ayah dia orang kahwin lain. Oh ya ke? Macam mana boleh kahwin lain? Dia sama belajar. Saya jaga semua anak-anak semua saya buat Ustaz. Duit belanja pun saya bagi Ustaz. Oh ya ke? Sebab dia pangkat rendah, dia pejabat dia rendah kan, saya nak bagi up lah sikit. Betul? 3-4 tahun korban Ustaz. Habis tu bila dia grab Ustaz, dia menikah lain Ustaz dia. Itu apa masalah? Dia tanya saya, apa masalah?
Ustaz tolonglah bagi bercerai dia orang. Nak bercerai pakai jadahnya. Dah kahwin bang, tak boleh kak. Terimalah hakikat. Tak kesian ke anak-anak? Nak buat macam mana? Yang akak kata suruh dia belajar tu buat apa? Biar dia apa-apa kedana tak buat akak weh. Bila dia dah free banyak, bila dia dah seronok banyak, tanggungjawab dah tak ada. Tengok pula dalam bilik kuliah pula semua dah licin, semua jerawat tak ada, belasah lah. Biar dia susah tak apa dah. Ngambil anak hantar sekolah. Habis-habis kuat dia borong aja. Kadang-kadang kita ni jadi pelik. Kita yang buat benda tu kita menimbulkan masalah. Dan kita tak berani nak cakap no. Itu yang datang jumpa saya mata lebam ni. Kenapa kak mata lebam ni? Suami pukul ke? Lama dah. Lama tak. Sejak dari awal kahwin. Sampai sekarang lah. Saya tak tahan ustaz. Kalau gitu kak pergi balai polis, pergi hospital, report. Pejabat agama minta cerai. Tapi saya tak nak cerai ustaz. Kalau gitu sabarlah kak. Saya dah tak sabar ustaz. Saya tak tahan ustaz. Kalau gitu cerai lah. Buat apa hidup kena pukul je. Tapi saya tak nak bercerai ustaz. Kalau tak nak bercerai, sabarlah. Sabar. Saya tak sabar dah ustaz. Kalau saya hilang sabar je mana? Tak kau lipat lagi, kau buat smackdown lagi. Orang cakap A, dia cakap B, orang cakap B, dia cakap C. Bila nak selesai masalah, bercerai tu bukan jahat. Dia menyelesaikan banyak masalah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, orang laki-laki tak boleh ambil balik apa yang dia dah bagi pada isteri dia. Sebagai nafkah, sebagai hadiah, tak boleh ambil balik. Ni bulan ni bulan 11. Bulan 11 ni tarikh lahir saya lah. Ni. Tahun lepas saya dapat jam, ni dia jam, hari jadi tahun lepas. Saja nak habaq kokok orang sini bagi jam lah tak. Kita ni hari jadi isteri, kita bagi jam kat dia. Bagi mah kat dia. Pergi beli kedai Pakcik Habib. Bila bergaduh, kita minta balik. Bak balik. Tak boleh. Kita curi barang dia. Tak boleh. Haram. Yang dah bagi pada isteri, tu dia punya. Ustaz, kalau saya ambil balik macam mana? Abang pernah tengok anjing? Pernah? Abang pernah tengok ada anjing tu muntah? Anjing tak pernah ustaz, kucing selalu. Tak, sekarang abang bayangkan anjing muntah. Dia jilat balik muntah tu. Abang rasa apa? Dah lah kotor. Jilat pula. Macam itulah bandingan seseorang yang dah bagi pada orang lain, pergi ambil balik. Macam anjing yang muntah, kemudian dia jilat balik muntah dia. Dah bagi tu hadiah rezeki dia. Abang-abang tak boleh ambil balik dah. Beras tak nak ambil. Ikan tak nak ambil. Nak ambil barang mah je. Ikan yang beli hari tu, minta lah balik. Macam mana abang tak boleh minta beras, tak boleh pulangkan balik ikan, macam itulah abang tak boleh minta balik apa yang dah diberi pada dia. Itu rezeki dia, hak dia. Kalau berlaku pertikaian, kalau berlaku pergaduhan, tak boleh. Waktu isteri pergi kerja, dia balik ke rumah, dia selongkar almari. Dia ambil balik barang mah, dia ambil balik jam yang mahal ni. Dia ambil, isteri balik petang, buka-buka dah tak ada. Telefon dia, awak ambil ke kita punya? Tu aku bagi hadiah pada engkau. Besok aku nak ambil kereta. Tinggalkan kunci kereta, aku nak ambil kereta pula. Allah kata tak halal bagi kamu ambil balik. Tu rezeki dia, tu hak dia. Ni kena ingat ni, akak-akak ni. Kadang-kadang kita tak tahu hak kita. Sabarlah, tak apalah ustaz. Tak apalah ustaz. Yang kedua, kadang-kadang banyak konflik kita ni rumah tangga ni. Rumah nama suami, isteri bayar. Apa ada juga. Rumah nama abang, tapi kau bayarlah bulan-bulan sebab abang dah bayar kereta. Abang dah bayar kereta. Abang dah bayar ini anak sekolah semua, rumah kau bayar. Kau bayar Okey. Kereta nama suami dia bayar, kalau jadi apa-apa dia punya. Rumah nama suami juga, kalau jadi apa-apa nama suami. Siapa bayar tu punya lain punya pasal. Nama suami lah bayar, nama isteri lah bayar kalau dua-dua bekerja.
Ni waktu kita ni, waktu baik, tak apa. Ayang bayar yang ini, anja bayar yang ini. Ayang bayar yang ini, anja bayar yang ini. Itu tengah baik. 6 bulan menikah. Lepas ni jadi macam-macam. Fikirkan dulu. Okey, kita nak beli rumah, nama pinjaman, nama berdua. Kamu cuba tengok pinjaman dekat tabung kemahiran kamu tu. Abang, itu untuk kemahiran, bukan beli rumah abang. Oi. Ejah lah bincang dengan bos, tengok macam mana aku fikir pilih boleh tolong, kata dia. Memang tak boleh abang, ni untuk rumah. Okey, 2 nama rumah sekarang. Apa nak buat? 1,600 sebulan. 800 awak, 800 saya. Dah, share. Nanti jadi harta sepencarian. Banyak yang dia tak sangka benda tu banyak berlaku. Akhirnya bila benda tu berlaku, mula pening kepala. Tu nama dia unsangkable ni. Unsangkable ni lah yang banyak berlaku ni. Jadi abang-abang tolong jelas benda ini. Okey, ni abang hadiahkan pada mama rantai. Ini hadiah abang. Abang, ingat tak Ustaz Kazim cakap hari tu? Kalau dah hadiah pada isteri, haram suami ambil balik. Ya, abang faham. Jelas. Ini abang hadiah pada awak. Hanya untuk 6 tahun. Selepas 6 tahun, abang ambil balik. Kena buat syarat macam tu. Ini abang hadiah untuk mama. Tapi kalau abang sesak, abang ambil balik tau. Itu bukan hadiah. Itu pinjam ke apa? Hadiah dia punya. Bila dia dah bagi hadiah gelang pada isteri dia, isteri tu nak buat apa dengan gelang tadi? Hak isteri. Dia balik kampung, adik dia nak kahwin. Kak tak ada apa nak hadiah kat kamu. Akak bagilah gelang kak pada kamu. Hak dia dah. Begitu juga isteri, ada gaji di PTPK ni. Bagi sedekah. Duit isteri. Tak payahlah bagi tanya izin suami. Abang, ni nak sedekah dekat ni, dia orang susah, dia minta 100 untuk sekolah dia. Minta izin abang tau. Pasal pun nak minta izin pula? Duit akak kan? Duit akak silakan. Yang kena minta izin ialah duit belanja yang suami bagi. Ini 2,000 belanja bulanan. Beras, gula, kopi, tong gas, sini dia. Bayar duit cowai, semua sini. Okey. Contohlah. Duit inilah yang akak tak boleh usik. Yang ni jangan duk usik ni. Nak usik yang ini, minta izin suami. Hatta nak bagi pada rumah jiran pun kena minta izin suami. Jiran minta beras. 1 besen, pinjam, minta hutang. Telefon suami, bang, Kak Leha minta beras. Dia nak makan, tak ada nasi, beras lelaki, tak belik, mana pergi tak tahu lah bang. Kena minta izin. Dan Kak Leha tadi kena faham, aku datang ni tak beras, tak boleh saya bagi, saya kena minta izin suami saya dulu. Mau beras pun minta izin ke lelaki, apa kejadah kamu ni, aku dengan lelaki aku dulu aku terajar. Patutlah lelaki Kak Leha tak boleh balik masa sekarang. Duk terajar, tak habis-habis. Dia kena minta izin. Melainkan kalau benda tu makanan basah dan cepat basi. Yang tu tak payah minta izin. Kita masak gulai, hantar pada sebelah. Balikkan bagi kita, bang, tadi saya minta hantar pada rumah Kak Leha tu, dia makanan tak ada, saya kesian, saya bagi gulai semangkuk. Ni nak bagi tahu ni. Kenapa tak minta izin? Kenapa tak minta izin? Ya Allah abang, kalau minta izin kan abang tu balik malam, basi dah gulai tu. Dia nak makan tengah hari. Maka suami tak izin. Sudah. Kita lah berdosa pula. Ustaz boleh minta balik? Kak Leha dah telan habis dah semangkuk tu. Dengan mangkuk-mangkuk dia telan. Nak minta kejadah apa awak ni? Astagfirullahaladzim. Sebab tu makanan yang cepat rosak, minta izinnya bila dia jumpa. Makanan yang tak mudah rosak ni, telefon dulu. Jangan bagi dulu. Tu hak suami. Akak-akak kena faham tu. Duit. Tapi kalau dia bagi belanja pada akak 300 sebulan, duit belanja poket. Yang tu yang akak boleh bagi dekat mak, bagi dekat ayah di kampung. Sebab tu hak kita. Tapi yang untuk belanja keluarga, belanja dapur kita, kena minta izin suami dulu. Itu perbezaan nafkah
yang orang perempuan kena faham dan suami kena faham. Sebab ada suami dia kontrol duit isteri dia. Abang tak izinkan kau sedekah pada masjid tu. Abang, ni duit gaji saya bang. Memanglah dia gaji kau, tapi aku yang izinkan kau kerja. Aku izinkan kau kerja. Kalau aku tak izin, kau tak dapat gaji tau. Kena faham tu. Faham, tapi ni gaji saya, hak saya. Aku nak, sudah tuan-tuan ni. Akak kenapa akak kahwin dengan dia pernah baran? Keras kepala. Dah jodoh ustaz. Tak takkan kau tak tahu masa dulu dia pernah baran? Tahu, tapi love is blind. Ulanglah. Payah cakap tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Tak sempat kita nak habis satu ayat ni. Panjang lagi ni ayat ni tuan. Jadi tuan-tuan kena jemput 32 tahun pada sekarang pula. Tersambung pula ayat ni. Kalau dah pencet macam tu datang juga tongkat dengar. Jadi hari ini tuan-tuan, banyak taklimat kita tentang zakat. Dan saya nak cakap satu je tuan-tuan. Saya ni ke hulu ke hilir, wallahualam dah 32 tahun. Saya pun tak tahu dah berapa juta orang dengar ceramah saya. Tahu berapa ratus juta dengar tuan-tuan dalam Facebook, dalam YouTube, TikTok, apa bala semua. Sejak 32 tahun dulu. Buka sekolah, menulis buku, mengajar. Macam-macam tuan-tuan. Ada orang tanya banyak pahala saya. Saya kata tak ada lah, mana ada. Saya ngajar bodoh-bodoh boleh lah, bohong-bohong boleh lah. Tapi ustaz, alhamdulillah ustaz, di dalam YouTube berpuluh juta tengok ustaz ni. Pahala saya ni tuan-tuan, bukan dapat kat saya seorang. Dapat pada orang yang bayar zakat. Sebab masa saya belajar dulu, pejabat zakat bagi dekat saya sebulan 250. Belanja hafal Quran setiap bulan. Selama 3 tahun. Dapat duit zakat fi sabilillah. Jadi masa tu saya miskin, mak susah. Tak ada duit. Kalau tak ada duit zakat tuan-tuan, saya berhenti. Kerja kilang tuan. Kawan saya ambil kerja kilang, buat balik RZ. Saya boleh naik bas mogah. Tanya Malik punya bas warna merah. Kawan saya pula naik RZ, Raider semua. Masa tu hebat, megah gila RZ. Kalau saya tak ada duit tuan-tuan, saya pun kerja kawan-kawan saya. Tapi pasal adanya zakat tu saya sabar. Dapatlah 250, 100 duit poket, 150 duit makan. Habis 30 juzuk hafal Quran. Kemudian saya mula mengajar, kemudian saya sambung belajar, mengajar lagi. Dan akhirnya tuan-tuan saya jadi penceramah. Jadi dengan sebab saya ni dapat duit zakat ni tuan-tuan, orang yang bayar tu pun dapat saham dia. Besok duduk dalam kubur tanya pula, masa bila aku ngajar orang, masa bila aku ceramah pada orang. Kamu bagi sumbangan, kamu bagi zakat, pihak zakat edarkan pada fi sabilillah, pada asnaf. Tak paksa-paksa kita dapat pahala percuma tuan-tuan. Inilah dia yang kita nak, ya, kebaikan daripada berzakat ini insya-Allah. Ya, tuan-tuan bayarlah zakat, buatlah potongan gaji dan sebagainya. Mudah-mudahan pahala akan berpanjangan. Dan saya dengar hari ni ada banyak Ustaz Kamal no. Cabutan betul hari ni no. Ada 4, ada Siti Khadijah ada. Oh tak ada ya Allah. Tapi tak ada yang tu, ada Siti lain pula. Saya hari tu, saya kata dekat satu makcik. Saya kata, laki-laki ni bolehlah buh nama Muhammad, ambil berkat nama Nabi. Kalau anak perempuan kak, janganlah buh nama Muhammad. Muhammad ni untuk laki-laki. Sebab dia nak buh nama anak dia Muhammad juga. Saya kata, tak boleh kak. Anak kak perempuan. Buhlah nama Siti Khadijah. Dia kata, Siti Khadijah tu bukan telekung ke? Astaghfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, insya-Allah ada hadiah istimewa menunggu tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Selamat. Semalam saya paling terkejut tuan-tuan. Semalam kita di mana malam lupa kita. Di Putrajaya, sorry. LPPSA. Punya banyaknya saya cabut hadiah. Tak kena-kena tuan-tuan. Tuan-tuan, janganlah bila saya cabut tu panggil nama tak ada, panggil nama tak ada. Dia orang semalam pergi ke mana? 5 saya cabut, 5 tak lekat. Cabut lain pula, saya rasa dekat 20 kali kita cabut. Tapi saya tengok kehadiran tuan-tuan hari ni tak keluar ni, insya-Allah nama tuan-tuan dapat. Saya tengok belakang tengkok tu pun hadiah pun hebat-hebat tu.
Jadi sekadar itu saja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita sambung lagi lah tajuk kita ni bila-bila masa insya-Allah, cerita bab nafkah, tanggungjawab suami isteri ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.